Seterusnya, tumpuan negeri di bawah bayu. Masalah bekalan air di Sabah, pelan sandaran lebih baik disediakan. Laporannya terus bersama Rita Aloysius di studio Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Alif. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah sebulat suara meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Dasar Kewangan bagi tahun 2022. Turut diluluskan 3 rang Undang-Undang RUU iaitu Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Pindaan 2021, RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah Pindaan 2021 dan RUU Makanan Haiwan 2021. Melalui mesyuarat penggal kedua persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu, RUU Perbekalan 2022 telah dibacakan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Manakala RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah Pindaan 2021 pula dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joakim Gunsalam. Seterusnya, RUU ketiga RUU Makanan Haiwan 2021 dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Dun turut melantik Setiausaha Politik Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Noraini Idris sebagai Ahli Dewan Negara berkuat kuasa 10 Disember 2021 menggantikan Datuk Ronald Peter Mochuntin. Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya menangguhkan persidangan Dun Sabah kali ke-16 penggal kedua pada 4.13 petang dan akan disambung ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Kerajaan negeri berusaha mendapatkan sumber hasil baharu bagi memastikan kutipan hasil negeri ini sentiasa kukuh dan mapan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri sedar hasil negeri ketika ini banyak bergantung kepada prestasi komoditi petroleum dan minyak sawit mentah yang nilai pasarannya di luar kawalan kerajaan negeri sendiri. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kewangan berkata meskipun pada masa kini harga pasaran produk petroleum dan minyak sawit mentah agak kompetitif, bagaimanapun naik turun harga pasaran produk petroleum dan minyak sawit mentah ditentukan permintaan dalam pasaran global. Kerajaan ini akan memastikan sumber hasil baharu tidak akan membebankan mana-mana pihak. Malah pendekatan win-win atau menang-menang adalah asas bagi kerajaan mengambil tindakan demi kepentingan negeri dan rakyat. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2022 Sabah dalam sidang Dewan Undangan Negeri Dun di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri juga akan meneruskan usaha meningkatkan kutipan hasil dan mengurangkan tunggakan hasil melalui pelbagai pendekatan termasuk menambah baik sistem kutipan, memperkasa penguatkuasaan dan meningkatkan pulangan pelaburan kerajaan negeri. Sementara itu, beliau mengumumkan peruntukan RM2 juta tahun depan kepada setiap 73 kawasan Dun Sabah bagi membantu mengatasi masalah rakyat di kawasan terbabit. Kerajaan Sabah menetapkan semua penjawat awam negeri melengkapkan imunisasi COVID-19 demi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat selain memastikan penyampaian serta produktiviti perkhidmatan berada pada tahap optimum. Ke arah itu, satu pekeliling perkhidmatan negeri Sabah bilangan 11 tahun 2021 bertajuk Dasar Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 bagi pegawai perkhidmatan awam negeri dikuatkuasakan 14 Oktober lalu. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir, selepas 1 November lalu, semua pegawai kerajaan negeri perlu melengkapkan dos imunisasi COVID-19 dengan mengemukakan sijil digital vaksinasi COVID-19. Pegawai yang gagal mematuhi arahan itu boleh dikenakan tindakan tata tertib atau ditamatkan perkhidmatan selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam Negeri Sabah 2008. Sementara itu, bagi pegawai yang tidak layak menerima suntikan imunisasi COVID-19, hendaklah mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan dan memaklumkan kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan kaedah yang bersesuaian untuk mengurus pegawai yang tidak mendapat dan melengkapkan imunisasi tersebut bukan atas sebab kesihatan. Datuk Abidin menjawab soalan adun Kadamayan mengenai penjawat awam negeri yang belum divaksinasi dan tindakan yang diambil terhadap mereka
semasa persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Setakat 23 November lalu, 19,584 atau 97% penjawat awam negeri telah menerima vaksin COVID-19. Manakala selebihnya 3% atau 687 penjawat awam lagi belum mendapatkan vaksin disebabkan faktor kesihatan dan lain-lain. Kes rasuah melibatkan penjawat awam negeri di Sabah mencatatkan penurunan 87% bagi tempoh 4 tahun kebelakangan ini berikutan usaha bersepadu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM serta Kerajaan Sabah membentras kegiatan tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penurunan ketara itu jelas menunjukkan tahap kesedaran penjawat awam terhadap kesalahan rasuah dan tanggungjawab memerangi jenayah itu semakin meningkat. Berdasarkan statistik SPRM, sebanyak 47 kertas siasatan dibuka pada 2018 yang kemudiannya menurun kepada 11 pada 2019, 9 pada 2020 dan sehingga Ogos tahun ini hanya 6 kes telah disiasat. Datuk Haji Ji berucap demikian sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa peringkat negeri Sabah di Menara Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri mengambil langkah mewajibkan sektor awam mewujudkan pelan anti rasuah organisasi OACP bagi memastikan tahap integriti tinggi dalam kalangan penjawat awam dan menangani rasuah. Bagi syarikat milik kerajaan negeri JLC, pelaksanaan pelan tersebut merupakan inisiatif dalam mempersiapkan organisasi komersial kerajaan agar mempunyai tata cara mencukupi selaras dengan peruntukan Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Datuk Haji Ji yakin selain memantapkan tadbir urus dan integriti, pelaksanaan OACP dapat meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap sistem penyampaian pentadbiran kerajaan negeri. Setakat ini, 9 daripada 11 kementerian negeri telah pun melaksanakan OACP masing-masing. Sebanyak 300 struktur setinggan di beberapa kawasan di Keningau dikenal pasti melakukan penyambungan elektrik secara haram dan berbahaya. Ia dikesan dalam operasi bersepadu bentras kegiatan sambungan haram yang disertai 50 anggota penguatkuasa pelbagai agensi termasuk SESB. Menurut Ketua Pegawai Transformasi Sabah Electricity Sdn Berhad SESB, Insinyur Nur Hizami Abu Hassan, selain kejadian gangguan kerap berlaku, aktiviti penyambungan secara haram boleh mengakibatkan renjatan elektrik kepada pelaku ataupun orang awam yang berada di kawasan sekitar. Jadi apabila kita buat anggaran kerugian, sekiranya bekalan secara sah diberikan, anggaran kerugian adalah sebanyak 15,000 sebulan, menyamai 200,000 satu tahun untuk 300 rumah yang saya sebutkan tadi. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Keningau. Dalam operasi ini, pihak SESB merampas wayar yang dipercayai digunakan untuk membuat sambungan haram terus ke pepasangan elektrik milik SESB. Skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM 2021 peringkat negeri Sabah dijangka mampu menstabilkan harga barangan di pasaran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri Sabah giat membuat pemantauan bermula 7 hingga 31 Disember ini. Tinjauan RTM di Penampang mendapati pelbagai maklum balas diberikan peniaga dan pengunjung. Kami macam bawang-bawang, ini macam ada, sekarang baru sampailah. Dulu kemarin-kemarin memang kurang lah. Sekarang macam ini hari ada di orang antar sudah. Berarti kenaikan harga saya ingat tidak jadi masalah lah. Masih patut, masih berpatutan. Sekarang musim memang okey juga lah, tapi sayur kita minyak masih okey juga lah. Memang setiap hari lah dia orang hantar lah. Jadi macam dia orang order tu restoran kah semua kah apakah dia apa ada hantaran. Harga masih okey lagi di sini lah. Macam masih mula lah, boleh kira mula lah. Macam kawaran harga. Macam sayur ni memang kadang-kadang memang dia pandai naik, pandai turun kan. Jadi bagi saya harga dia pun berpatutan jugalah. Tapi sekarang masih mencukupi lah. Kalau Sabah sayur tidak naik berapa bah. Masih okey bah, itu stabil bah. Harga sekarang ini ada naik sikit lah. Dulu sini di RM5, sekarang RM6.
Antara barangan keperluan dikawal harga di bawah SHMKM 2021 termasuk ayam hidup, standard dan ayam super serta telur ayam grade A, B dan C. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di Bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan Alif.